إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين الكرام أزكى شؤون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم صلى الله. Empat. Hah? Enam lapan. Perenggan apa tu? Sikit. Ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu rahimallahu ta'ala. Kedua yang diperintahkan Rasulullah SAW, lakukanlah, dan yang dilarang Rasulullah SAW, tinggalkanlah. Ini berdasarkan pada ayat wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan, mana yang dibawa datang oleh Rasulullah SAW kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Kemudian tidak ada kaedah tambahan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, maka haram. Tidak ada kaedah tambahan mana yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, maka itu haram. Tidak ada kaedah. Yang ketiga, yang aku perintahkan, laksanakanlah, dan yang aku larang, tinggalkanlah. Dia berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, ma amartukum bihi fakhuzuh wa ma nahaitukum anhu fantahu. Itu lebih kurang dengan ayat di atas. Ini berdasarkan hadis Ibnu Majah tadi. Tidak ada kalimat tambahan, ya, yang tidak aku lakukan haramlah. Jadi nak menentang masalah dulu kaedah yang dipakai oleh Wahabiyah, ya, yang selalu digembar-gemborkan. Apa kaedah dulu? Ya, itulah bila benda itu tidak berlaku, at-tarku yaqtadit tahrim. Itu kaedah yang selalu diutarakan oleh golongan Wahabiyah. Itulah at-tarku yaqtadit tahrim. Bila makna benda itu Rasulullah tak buat, yaqtadit tahrim, maka mendaki haram. Sebab dia pakai kaedah, Rasulullah buat tak? Tak. Rasulullah buat tak? Tak. Ya, makna kalau Rasulullah tak buat, haram. Rasulullah tak buat, haram. Ini kaedah sempit. Tidak ada dalam segala usul fiqh, dalam semua mazhab tadi. Tak pakai kaedah ni. Kaedah at-tarku yaqtadit tahrim ni kaedah Wahabiyah. Mana-mana kita pergi buat dia. Rasulullah buat tak? Tak. Tak, haram. Sini tak. Kaedah kita tak lazim daripada Rasulullah tak buat. Rasulullah tak buat benda tu. Tu tak semesti jadi haram lagi. Ya. Rasulullah tak buat tarawih yang pada 20. Sayyidina Uthman buat. Itu haram lah. Rasulullah tak buat, maknanya khutbah Jumaat bang 2 kali. Tak ada. Zaman Rasulullah azan sekali, ya, terus naik. Azan sekali, terus khutbah. Zaman Sayyidina Uthman azan Jumaat 2 kali. Jadi maknanya kaedah sempit yang dibawa oleh Wahabiyah ialah at-tarku yaqtadit tahrim. At-tarku mana bila benda tu tak dibuat, maknanya haram. Itu kaedah dia pakai.
Mana-mana kita pergi tanya Rasulullah buat tak ni? Rasulullah buat tak? Rasulullah tak buat kata. Biasa tak buat haram ah dia. Maulud Nabi Rasulullah buat tak? Tak, haram kata. Talqin buat tak? Haram. Kata orang main haram berat. Ni dah buat, ada orang berakan Salman kata nak batalkan balik. Haji Salman nak batalkan Wahabi ni. Kacau dia tu. Asyik mengkapikan orang, halalkan darah orang. Lawak ni haram. Bila haram kapi, sudah kata. Ini kaedah sempit yang dipakai oleh Wahabiyah. Ni banyak ni ustaz-ustaz Wahabi. Ya, made in Madinah aja ke. Made in Madinah, made in Mekah, Ummul Qura. Tu. Made in Ummul Qura jagalah. Habis. Orang dah baca kunut puluh tahun dah, tak baca kunut pula dah. Baca Yasin puluh tahun dah tak baca dah, baca Yasin. Baca Yasin malam Jumaat tak ada nas. Rasulullah tak buat, Rasulullah tak buat haram. Wah, kacau ni. Padahal dalam hadis Ibnu Majah, hadis sahih tu. Tuan buka Ibnu Katsir dalam surah tafsir surah Yasin, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Man qara'a Yasin lailan faqad asbaha maghfuran. Man qara'a Yasin laila. Barang siapa baca Yasin waktu malam, maka hadis tak takkid. Ditakkid malam Jumaat ke malam Sabtu, malam Senin tak, malam je. Maka faqad asbaha maghfuran, berpagi-pagi dia mendapat keampunan Allah Taala. Jadi bacalah malam apa pun. Ya. Ni kaedah masyhur ni. Kaedah Wahabiyah tu ni. At-tarku yaqtadit tahrim. Ya, at-tarku mana benda yang Rasulullah tak buat, mana mendaki haram. Sebab tu disergah kita, Rasulullah buat tak? Rasulullah buat tak? Rasulullah buat tak? Ni kaedah tak dipakai oleh mana mazhab tak pakai. Tak ada dalam usul fiqh, kaedah fiqh mazhab 4 dan mazhab lain tak ada. Dia je pakai kan. Tu alat dia mensergah orang pakai tu lah. Rasulullah buat tak? Tak buat. Haram. Padahal banyak sahabat-sahabat yang buat benda yang Rasulullah tak buat, dia ada buat, tapi benda tu masuk dalam kaedah umum. Ya, tak salah benda tu. Tak ada nas. Lepas tu Sayyidina Abdul Rashid, ya, almarhum al-wali kabir, bila dia orang tanya, mana zikir kuat ini, mana murid nas, dia pun tanya, mana nas kata haram. Dia tanya pusing balik, mana nas kata haram. Ya, zikir padam lampu, zikir suara kuat, mana nas kata haram. Senyap muti pun. Ya, kalau kau kata tak boleh, dia tanya balik nas. Kau kata mana nas zikir dalam keadaan kuat, tak boleh. Dia kata mana ada nas, nah larang pun tak ada. Apa kau pergi haram kan? Kembali pada keadaan asal. Keadaan asal apa? Fazkurullah zikran kasirah. Itu umum. Sebutlah kamu akan Allah sebagai sebut yang banyak. Enggak. Jadi pakai kaedah itulah, adakah Rasulullah buat, tak buat haram. Ini kaedah, jadikan kaedah membuat orang mengharamkan benda yang tidak haram. Benda tak haram dia pergi haramkan, membida'ahkan benda yang tidak bid'ah. Ini kaedah dia pakai. At-tarku yaqtadi tahrim. Ingat tu. Tapi yang tuan pakai kaedah tu lah. Ingat pakai kaedah ni, kaedah Wahabiyah. Kaedah haram ni ada 3 dulu. Pertama apa dulu? Ni mengaji tak ingat macam mana ni, korang segegah. Wahabi segegah kan kacau je. Ingat kaedah yang mengharamkan 3, an-nahyu, an-nafi. Pertama nahi, kemudian nafi, yang ketiga al-wa'id. Al-wa'id, wa'dun janji baik, wa'id janji azab. Kalau ada janji azab, benda tu haram. Selagi tak ada janji azab, tak boleh nak cas benda tu jadi haram. Itu kaedah kita. Nahi 1. Kemudian nafi, dinafikan 2. Yang ketiga al-wa'id. Baru benda tu diletakkan tangga haram. Kalau tak ada 3 ni, tak boleh masuk lagi. Sebab tu dia kata apa? Kaedah Rasulullah tak buat, ya. Ni tak ada satu pun daripada ahli usul fiqh yang menggulungkan dia ke dalam kaedah haram tadi. Tak ada satu kaedah, tak ada satu pun daripada ahli usul fiqh, usul fiqh masukkan benda tu haram tak ada.
Yang keempat, ulama usul fiqh mendefinisikan sunnah adalah as-sunnah indal usuliyin. As-sunnah indal usuliyin. Usuliyin mana ulama usul fiqh, bukan usuliyin ulama usuluddin kan. Usuluddin dipanggil ulama ilmu kalam, mutakallimin. Dia panggil ulama usuluddin. Kalau dipanggil usul atau usuliyin itu ulama usul fiqh. Jadi kata as-sunnatu indal usuliyin ma sadara 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ghail Qur'an min qaulin aw fi'lin aw takririn mimma yuslihu an yakuna dalilan ala hukmi syar'i. Sunnah menurut ahli usul fiqh adalah ucapan, perbuatan dan takrir. Qaul, fi'il, takrir. Itu dia. Qaul maknanya perkataan Rasulullah SAW, hadis, dia panggil hadis qauli. Fi'lin mana hadis fi'li Rasulullah buat. Sahabat kata Rasulullah buat bagian, Rasulullah buat bagian. Itu hadis fi'li. Adapun takrir maknanya Rasulullah maknanya mentakrirkan benda tu. Rasulullah maknanya mengaku walaupun Rasulullah tak buat. Macam makan dab, Rasulullah tak makan dab kan. Tapi sahabat makan dab, Rasulullah diam. Itu makna takrir. Ya, Rasulullah mentakrirkan benda. Kalau benda itu tak boleh, Rasulullah dah larang. Rasulullah diam ni itu makna as-sukut alamatul ridha. Bila diam tu tanda ridha, setuju benda tak sampai peringkat haram. Itu maksud at-takrir. Tiga. Atau sunnah menurut dalam ahli usulul fiqh. Iaitulah perbuatan Rasulullah SAW, ya, perkataan, perbuatan dan takrir dia. Kemudian layak dijadikan sebagai dalil hukum syar'i. Itu dia kata mimma yasluhu an yakuna dalilan ala hukmi syar'iyyin. Dalil boleh jadi hukum syariat. Habis. Kemudian hanya tiga dia. Hanya ada tiga. Qaul mana ucapan, fi'il, fi'il itu makna perbuatan fi'li, dan takrir mana ketetapan. Itu saja. Tidak ada disebut at-tark. Tidak ada. Ya, dalam ahli usul fiqh dia tak ada sebut at-tarku ni jadi satu sumber, tak ada. Ya, Rasulullah tak buat, apa nak jadikan hukum tu tak boleh buat, tak boleh. Rasulullah tak naik kereta, tuan-tuan tak boleh naik kereta lah. Rasulullah tak naik kapal terbang. Tak boleh naik kapal terbang. Kita naik dua je, unta wal kuda. Kan? Itu Rasulullah naik. Sebab tu maknanya at-tarku ulama usuliyin tak jadikan satu sumber dasar hukum. Ya, dijadikan al-fi'li. Kemudian al-qauli, al-fi'li, iaitu at-tikrari. Ini ngaji usul fiqh kan. Fiqh ni banyak. Usul fiqh ada, kaedah fiqh ada, mustalah fiqh ada, furu' fiqh ada, macam-macam fiqh ada kan. Allah. Ini mengapa dua hadis? Sebab tu bid'ahkan orang. Lepas tu orang tanya pula apa hukum? Ni bid'ah. Saya jawab tak kena. Orang tanya hukum, kau jawab bid'ah, buat apa? Ya, hukum apa dihukum? 5 tu lah. Sama ada benda wajib atau benda haram, benda sunat atau benda makruh atau harus. Kita tanya apa hukum, jawablah. Haram ke, wajib ke, mustahil, bid'ah dia. Lain soal lain. Ya. Dia kata, kau nak pergi mana ni? Buah mangga tu dah masak, dia kata. Orang tanya kau nak pergi mana, buah mangga dah masak, dia kata. Ini apa kerja, lain soal lain cakap. Kemudian tidak ada disebutkan tarku. At-tark. Ya, tak, dia dijauhi macam tarki, tark. At-tarku. Mana perkara yang ditinggalkan, mana tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka at-tarku tidak termasuk dalil penetapan hukum syar'i. Ingat tu. Ya, ini ingat ni. Kalau Wahabi tanya, at-tarku tu masuk hukum dalil lah. Kalau dia kata masuk, kaedah mana awak pakai? Ulama usulin mana awak pakai? Tak ada dalam ulama usulin, tak ada. Kalau Wahabi punya tahulah. Ini Wahabiyah punya, kita tak pakai. Ya. Yang kelima, at-tarku ni perkara yang ditinggalkan tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak selamanya mengandung makna larang, tak, tetapi mengandungi, dia panggil multi makna. Dalam keadaan usul, dalam kaedah usul fiqh,
kaedah. Jadi apa? Usul fiqh, kawaid. Benda mustalah banyak ada tu. Iaitu apa dia? Annama dakhalahu al-ihtimal saqat bi al-istidlal. Ya, dalam kaedah usul fiqh bahwasanya annama dakhalahu al-ihtimal, jawab dia sakata anu al-istidlal. Jika dalil tu mengandungi ihtimal, dalil yang dibawa tu boleh ihtimal begini, boleh ihtimal begini, boleh takwil begini, maka tidak layak dijadikan dalil. Sakata bihi al-istidlal. Tu kaedah itu. Ya. Mana hadis ni boleh ihtimal gini, hadis ni boleh ihtimal gini. Berarti kita nak jadi dalil tetap. Ya, boleh ihtimal. Mana ihtimal yang mana Sayyidina Aisyah pegang Rasulullah, boleh ihtimal pegang melapik. Berarti tak batal si Syafi'i. Ya, ihtimal dipegang melapik. Dalam hadis kan Rasulullah bagi Sayyidina Aisyah dipegang. Maka ihtimal itu boleh ihtimal. Ihtimal sentuh tu berlapik pun boleh, tak berlapik pun boleh. Jadi boleh datang hadis begitu, maknanya sakatat istidlal. Kena pakai tengok hadis lain pula. Ni kerja ni bukan kerja kita kan. Kerja nak masak asam bukan kerja kita. Nak tumis masuk garam banyak mana, masuk gempah mana, gempah apa pakai, itu bukan kerja kita. Kerja kita makan ni. Orang dah hidangkan, ni masak asam, makan je lah. Yang kita tanya pula, ni betul ke lembu? Anak lembu kau onggi-onggi bontot lembu. Tu lembu original. Orang dah masak cantik-cantik, kau nak pikai pula. Mana tukang masak, maknanya profesional ni ialah a'immal mazahib, imam-imam mazhab. Itu orang profesional memang masak dah siap. Kita makan je lah. Kan? Misi-misi nak tanya betul tak betul. Buat Wahabi banyak, buat lawyer buruk kan, lawyer buruk banyak. Dia kan apa, benda kadang benda mukhtalaf. Bila benda mukhtalaf, kita letakkan dia taraf mukhtalaf. Jangan bertikai. Orang ni nak bawa, okey ni ada benda khilaf, lepas lah. Kan? Nak baca tarkin dia baca, sebab mereka ada nas. Yang ni pun ada nas tak. Yang kita bantai bid'ah ikut dia seorang je betul. Orang lain semua bid'ah. Apa tu bid'ah pula? Kapi. Kapi tak boleh perang, halal darah. Wah, dah melirit. Akhirnya kecil je kan, halal darah, boleh bunuh. Banyak kacau. Yang keenam, at-tarku, perkara yang ditinggalkan tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu dipanggil adalah asal. Hukum asalnya tidak ada suatu perbuatan pun, sedangkan perbuatan itu datang belakang. Ya, asal kan? Asal tak buat, semua benda Rasulullah tak buat, itu asal. Al-aslu ila at-tarku. Maka at-tarku tidak dapat disebut ya menetapkan hukum haram. Ya. Kalau macam tu Rasul tak buat, Rasul tinggal. Ya, semua benda tu haram. Kalau itu jadi sempit kan. Makanan boleh jadi sempit. Kan? Nak makan tu Rasul tak makan. Bom punai ada tak? Rasul makan tak makan? Haram. Bom ngebah makan tak makan? Haram. Wah, habis semua haram ni. Kan? Kalau Rasul tak makan je haram tu. Wah, sikit nak boleh makan kan. Roti canai, tepek roti canai unggah ada. Separuh unggah telur. Tengok roti canai goyang. Wah, tu sama Rasulullah tak ada. Dia tak boleh makan. Rasulullah tak makan, haram. Wah, berat kerja. Semua Rasulullah tak buat. Sempit jadi panggil. Kerana banyak sekali perkara mandub, benda yang dianjurkan, mana sunat, dan perkara mubah, perkara yang boleh, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Banyak benda yang kita kata harus, benda ni harus, Rasulullah tak buat. Kalau pakai kaedah tak buat haram, habislah. Ya, tak buat dia haram. Wah, sempit kan. Jika dikatakan bahawa semua yang tidak dilakukan Rasulullah SAW mengandungi hukum haram, maka terhentilah kehidupan kaum muslimin. Jangan tak boleh buat apa. Tu tak buat haram. Ini Rasulullah tak buat haram. Ini tak buat haram. Buat semua haram. Habis. Ya. Duduklah di dalam penjara haram. Semua haram. Kiri kanan toleh-toleh haram. Semua haram. Berat kerja. Sebab tu ulama tak ambil tu. At-tarku, ulama tak letakkan satu kaedah meletakkan hukum. Yang diletakkan al-fi'lu, al-qaul, wa tikrar je. Habis jalan keluar. Tengok. Rasulullah SAW bersabda,
Ma ahallallahu fi kitabih fahuwa halan. Tengok tu. Ma ahallallahu, barang yang menghalalkan Allah Ta'ala fi kitabih, pada kitab di Al-Quran, fahuwa halal. Satu. Wa ma harrama fahuwa haram. Benda yang diharamkan maka haram. Kemudian wa ma sakata anhu, tengok sini. Ini jalan keluar tuan ni. Ini jalan keluar, kita nak ambil nampuk kepala Wahabi. Ya, ambil ni empuk atas kepala dia. Tengok tu. Wa ma sakata anhu fahuwa afun. Barang yang Nabi diam, mana Nabi tak buat. Dia tak kata haram, dia diam dia. Itu afun, dimaafkan. Nak buatlah. Tak ada masalah. Faqbalu minallahi afiyatahu. Fa innallaha lam yakun yansa syai'an matala hazil ayah. Wa ma kana rabbuka nasiyan. Apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab, maka itu halal. Apa yang diharamkan, maka itu haram. Apa yang didiamkan, sebab bila diam je, sebab saudara tak banyak tanya, dia diam dah lah. Bila saudara kata bacakan ayat apa, bab haji kan, sahabat jangan tanya, senyap dah. Bermakna buat sekali pun cukup lah. Kau tanya berapa kali nak buat Rasulullah setahun, ambil. Kalau dia kata 3, maut gitu. Dia diam itu maknanya memadai sekali, dah masuk dalam makna melaksanakan kewajipan. Jangan tanya lagi, kau soal lagi Kang, turun ayat pula 3 kali setahun, maut. Ya. Apa yang diharamkan tidak disebut, maka itu adalah kebaikan Allah Ta'ala, makna kemaafan dia bagi dia buatlah. Maka terimalah kebaikannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah lupa, ya, terhadap sesuatu pun. Kemudian Rasulullah SAW pun membacakan ayat ni, ya, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa, ya. Makna ya, makna lupa. Tak sebut mana ada afun, kemaafan. Buatlah, nak buat, tak ada masalah. Semua jangan langgar kaedah asal, ya. Kemudian komentar daripada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ini muhaddisin, syarah, dia buat syarah Bukhari ni. Kalau Ibn Hajar Al-Haytami, itu ulama fiqah, Apa hadis dia? Itu akhrajahu Al-Bazzar wa qala sanaduhu salihun wa sahhahu Al-Hakim. Mengeluarkan Al-Bazzar, kemudian kata sanad dia salih, sanad yang elok, ya, kemudian mentasihkan wa sahhahu, mana mentasihkan hadzal hadis Al-Hakim, oleh Hakim. Siapa Hakim? Abu Abdullah An-Naisaburi. Itu Al-Hakim. Hakim bukan nama dia, Hakim tu pangkat dalam ilmu hadis, hakim, orang yang banyak mengumpulkan hadis. Antara itu dipanggil Al-Hakim. Disebut oleh Imam Al-Bazzar dalam kitabnya, ia berkata apa? Sanadnya sahih, ya, salih ataupun sahih. Wasahhaha, dan mentashihkan, wasahhahu. Budak pondok baca macam nak dibuk nekar, wasahhahu. Wasahahu. Jangan dimunikahkan. Qabil tu nikah. Betul-betul sebut makhraj. Qabil tu nikah. Wah, kau jangan itik nila pula kau. Yang payah no nak menyebut. Wasahahul Hakim, dan mentashihkan, maknanya nyatakan sahih oleh Imam Hakim. Kemudian ini menunjukkan bahawa yang tidak disebutkan Allah Ta'ala dan tidak dilakukan Rasulullah SAW bukan berarti mengandungi makna haram. Itu saya kena pegang. Ya, tiap-tiap Rasulullah tak lakukan, dia tidak ada tadamun makna haram. Ya, dia tidak mengandungi makna haram. Tapi mengandungi makna boleh, hingga ada dalil lain yang mengharamkan, baru dikata haram. Betul luas. Kan itu dalam Quran, wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Daripada ayat ini Imam Syafi'i buat satu kaedah, al-aslu fil asya' at-tahlil, ya, al-ibaha illa maddalla dalilu ala tahrimi. Daripada ayat ni,
Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah Ta'ala lah menjadikan kamu, ya, bagi kamu, lam lil manfa'ah tu. Ya, faham kaedah Arab ni. Ya, huwallazi khalaqa, Allah Ta'ala jadikan lakum tu lam lil manfa'ah, lakum bagi kamu, ma barang fil ardi dalam muka bumi ni jami'an, seluruh ambil. Atas muka bumi ni Tuhan jadikan semua untuk kita, ambil lah. Illa madalla dalilu ala tahrim, melainkan ada dalil menunjukkan haram, baru boleh. Daripada ayat ini, mana Allah Ta'ala menjadikan barang datang muka bumi untuk kamu, diambil lah, semua boleh ambil, kecuali ada dah haram. Makanan semua halal, kecuali ada hadis belakang kata ni haram atau betul. Itu ulama yang terbitkan hukum, maknanya apa? Itu kerja dia lah, dia proses benda tu, kan? Ada seorang ustaz, dia beli burung. Mana dalil kau beli burung? Dia kata huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Wah, anda ambil dalil. Atau nak jadikan kamu semua tu halal, melainkan ada dalil kata haram. Mana dalil kata haram? Dalil halal iaitu satu ketika Rasulullah berjalan, ya, jumpa seorang memelihara burung usfur. Tiba Rasulullah tanya. Ya. Dia Rasulullah tak suruh lepaskan. Kalau haram Rasulullah suruh lepaskan burung. Itu dalil. Ni orang nak beli burung lah. Macam-macam. Di Patani tu ulama besar, tuan guru Tok Diskam, ya, anak murid Padai, kan, ulama besar. Petani kau Wahabi dengar dia, Wahabi Segan Tengkuk tu, ahli debat tu, ulama pondok besar, Tok Diskam, ya, tuan guru Haji Abdul Qadir Wanga. Dia karang kitab banyak, memang alim besar, ngaji Mekah lama, kan. Dua perkara pelik kat dia, ya. Budak Malaysia kalau datang mengaji kat dia, tak isap ukur, balik isap ukur. Kacau tu. Dia ngaji pondok, dia 2 tingkat, kan. Dia ngaji atas kan, sekali round, kali 4 kitab boleh baca. Kitab Arab besar-besar tu, memang dia alim besar tu. Dia baca dia kitab, berhenti kejap. Isap sebatang. Anak murid isap tu, tunggu isap, anak murid pun sambung. Asap keluar macam kereta api. Wah, berat kerja. Habis sebatang kau sambung 2 kitab lagi. Macam-macam kan. Lepas tu kat Marasari panjang-panjang tu kan, bom mengebuk kering. Mengebuk Thailand, mengebuk kong kan, penuh kat 10 ekor. Wah, macam-macam tu. Kalau si Yasin Padang ulama besar. Sehingga ulama besar tanah Arab pun aku ni kan. Dia sebagai musnid, pemegang sanad hadis. Jangan main kan. Dia depan dengaran kitab tu kan isap ugar. Wah, anak murid tanya, apa hukum isap ugar? Soalan lain kata. Ini jangan ditanya kata. Wah, ni isap ugar kembang hidung. Kalau tunggu dicik Kedah juga. Dia kata isap ugar ni ada 5 hukum. Ada kala haram, ada kala makruh, ada kala wajib, ada kala sunat. Wah, banyak hukum. Kalau dia tak boleh semayang kecuali isap ukur, sampai taraf tu lah, nak mampus betul. Isap sebatang, baru suka boleh semayang. 3 tu wajib diisap. Kalau tak isap, sampai tak boleh semayang. Kalau ada lah masalah ni. Tapi tak jumpa tu, nak mampun. No. Dia tak boleh buat sunat, dia kena isap ukur sebatang. Wah, tegang mata. Sedap baca 3 juz baca Quran. Wah. Kan? Tu hukum dia sunat. Wah, 4 hukum dia bagi. Lagi detail, tunggu dicik. Orang ni pun kecil. Pak Mazhab alim kan. Sangat warak, dia pun warak sangat dia. Kalau dia naik bas kan, dia duduk, tiba-tiba ada perempuan datang duduk, dia bangun, sanggup dia berdiri, dia tak duduk sekali. Orang makin lama ngempit duduk. Wah. Dia bangun, dia duduk, tak apa duduk. Ya, dia berjalan pun tunduk aja. Bagi mana tunggu depan kata. Oh, dahsyat dia. Kita tengok kitab Arab satu. Ada. Syarat-syarat di antara adab kamu nak berjalan, turun di tangga pandang depan, yang pandang kiri kanan. Dahsyat dia. Ada kitab bahas. Supaya terpelihara pandangan kamu daripada benda yang haram. Ini menunjukkan bahawa yang tidak disebut Allah Ta'ala dan tidak dilakukan oleh Allah SWT bukan berarti mengandungi makna haram, tetapi mengandungi makna boleh. Ada makna ibahah, harus. Hingga ada dalil yang menunjukkan haram. Tegang dalil kata ini haram, barulah. Dan dengan demikian maka batallah kaedah Wahabiyah ni. Apa? At-tarku yaqtadi tahrim. Ni kaedah ni memang riuh di mulut-mulut orang yang terperangkap dengan kaedah Wahabi ni. At-tarku yaqtadi tahrim. Maknanya bila Rasulullah tak buat, mana benda tu haram. Dia segera kita, Rasulullah buat tak?
Kita Rasulullah tak buat, yang buat Rasulullah tak buat haram. Wah, semua tak buat, banyak Rasulullah tak buat kan. Mana at-tarku perkara tinggalkan tidak dilakukan Rasulullah SAW berarti mengandungi makna haram. Makna kaedah ni tak betul. Tak boleh pakai kaedah ni. Habis. Kemudian kata baca dan tafakkur. Mana fikir baik-baik. Oleh sebab itu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW tetapi dilakukan oleh sahabat. Terus kata kita kan, sahabat. Sahabat laku, Rasulullah akulah sahabat kan. Ashabikan nujum bi'ayi muqtadaitum ihtadaitum, sahabatku seperti bintang di langit. Yang mana kamu ambil, kamu dapat petunjuk. Jadi sahabat Nabi. Ashabi kulluhum udul. Sahabatku semuanya adil belaka. Dan Rasulullah tidak melarangnya, ya. Bahkan memuji pun ada. Rasulullah tak buat, sahabat buat, Rasulullah puji pun ada juga. Banyak ada hadis, tengoklah, ya. Contoh dia akan bawa sini. Rasulullah SAW membenarkan perbuatan sahabat padahal Rasulullah tidak pernah melakukan. Itu terbatal kaedah at-tarku yaqtadi tahrim, itu terbatal. Ada beberapa perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tidak pernah baginda, bukan beliau baginda. Beliau ni kasau nawasi. Tak elok kat Nabi. Adab. Ya, tidak pernah baginda. Gaji orang bagi baginda kan. Ini Rasulullah SAW, baginda SAW, ya. Tidak pernah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah baginda SAW ucapkan dan tidak pernah baginda ajar pun tidak. Ajar pun tidak, ucap pun tidak. Tapi dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membenarkan, di antara dia apa? Tengok ni, salat 2 rakaat setelah wudu. Kan? Ada baru ni budak WhatsApp ni. Dia kata boleh tak kita sembahyang duha deret 4 rakaat. Saya kata tak apa, boleh. Malam elok 2. Sebab salatul lail, kata Nabi sabda Rasulullah SAW, salatul lail masna. Sembahyang malam tu elok 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Siang elok 4. Kan? Dia kata kenapa? Dia kata ada orang kata tak boleh. Mana hujah dia? Dia kata anak dia mufti. Oh, mufti bukan dalil kata. Mufti bukan dalil. Dalil Quran, hadis, ijma', qiyas. Mufti bukan dalil kan. Mufti dia fatwa je. Bila ada ikhtilaf dipilih lah kan. Tapi dia kaul mana nak pakai, dia beri fatwa tu kerja mufti, bukan dia dalil kata. Ni kaedah ni nak pakai ni. Sebab dia kata Rasulullah tak buat. Jadi Rasulullah tak buat ni kaedah pakai ni. At-tarku yaqtadi tahrim. Tengok sini Rasulullah tak buat. Tengok ni hadis ni. Tengok an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian alif tu senggang. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatil fajr, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu bil Islam fa inni sami'tu yadaffa na'laika baina yadayya fil jannah. Masya-Allah. Ini kelebihan Sayyidina Bilal kan. Qal ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar taharan, ya, fi sa'atil lailin aw naharin illa sallaitu bizalika at-tuhur ma kutibali an usalliya. Ni tegas jelas hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ni hebat tuan ni. Azan Sayyidina Bilal, kalau azan suara dia tidak aras. Tak payah pakai mic. Dia pakai mic pun tak boleh dengar. Sebab apa? Masjid kedekut. Masjid duit ada 300,000. Mic macam nak mampus tuan. Kau belilah mic macam disco kan, berdentum pun sedap. Dia lawang sikit berdentum kan. Ini mic wogak. Oh, sakit kepala dengar tuan. Tengok di masjid 1,000. Haram tuan. Jawatan kuasa masjid hukum dia haram menyimpan duit kalau keperluan masjid tidak digunakan. Sebab orang wakaf duit untuk apa?
Kalau dia kata tonton masuk di masjid, kita akan gunakan untuk simpanan. Siapa masjid menang dapat hadiah, mampu orang tak bagi. Mampu orang tak bagi kan. Orang bagi supaya duit dia diguna pakai. Dia dah niatkan pahala untuk bapak dia, datuk nenek moyang dia kan. Dia simpannya duit. Berkata-kata gibu. Mic teruk betul. Kurang. Kau belilah mic yang special sikit kan. Cakap berdentun sedap, semangat sikit orang dengar kan. Ini dengar nak koik telinga dulu. Sayyidina Bilal bila azan jejak arash. Dalil, satu hari Jibril alaihissalam turun. Tanya baginda salam, dah semayang? Rasulullah kata dah. Sayyidina Jibril kata tak dengar pun azan. Rupa hari tu azan orang lain. Yang orang ni kan suara dia sedap. Jadi dia kecik Sayyidina Bilal. Dia nak try sekali lah kan. Nah, dia nak tunjuk suara dia sedap. Sayyidina Bilal bagilah. Bila dia bagi je, mana dalam tu ada lah tak apa sedap kan. Nak tunjuk suara dia sedap, tak naik. Ya, sebab ada riak tak naik. Ya. Barulah tahu rupanya apa? Kelebihan Sayyidina Bilal adalah suara dia sampai ke atas. Ini kelebihan lagi. Kelebihan yang ditakrirkan oleh Rasulullah SAW akan kelebihan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku tentang amal yang paling engkau harapkan yang engkau amalkan dalam Islam. Kerana aku mendengar suara geseran sandalmu, mana kasutmu di depanku di dalam syurga. Aku dengar dalam syurga, dalam Islam Mi'raj yang dengar, ini suara Bilal ni suara kan. So Sayyidina Abu Bakar di atas dengar suara ahli zikir. Kita tanya siapa tu suara macam Sayyidina Bakar, itulah suara ahli zikir. Dan suara ahli zikir, orang berzikir sangat-sangat diredai oleh Allah Taala. Bagi kita kena rajin zikir. Bilal menjawab, aku tidak pernah melakukan amal yang paling aku harapkan. Ya, hanya saja aku tidak pernah bersuci berwuduk dalam satu saat di waktu malam atau siang, melainkan aku salat dengan dia salat yang telah ditetapkan bagiku. Rasulullah tak suruh. Sayyidina Bilal buat. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih Bukhari. Dia Rasulullah kata, betul. Maknanya apa? Dia buat. Sedangkan Rasulullah tak ada arah. Habis. Apakah Rasulullah pernah melakukan salat sunat wudu? Tentu tidak pernah. Kerana tidak ada hadis menyebut Rasulullah SAW pernah melakukan salat sunat wudu. Kemudian mengucapkan ataupun mengajarkan salat sunat 2 rakaat setelah wudu, tak ada. Semua hadis ini kemudian takrir. Mana kita buat sunat wudu ni ialah takrir daripada Rasulullah SAW. Bila apa makna hadis takrir? Itulah perbuatan sahabat, maka Nabi tak komen. Nabi diam. Dia tu mana setuju. Dia jatuh hukum kat kita kemudian sembahyang sunat wudu adalah sunat sebab dia ditakrirkan oleh Rasulullah SAW. Bila kita asal dia, Sayyidina Bilal buat. Jadi bila kita segegalnya kan dia jawab ke? Itu sahabat. Pula dah sahabat. Tadi kau kata hadis Nabi. Bila kata sahabat pula, itu sahabat buat tak apa kata. Pula dah. Tak boleh buat kaedah begitu. Jika demikian maka salat sunat setelah wudu itu dipanggil bid'ah tak? Bid'ah lah. Asal makna bid'ah apa? Benda yang tak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita buat, itu bid'ah. Tapi bila bid'ah, tak boleh nak cas haram terus. Ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah wajibah, ada. Kerana Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Ini menunjukkan bahawa salat sunat 2 rakaat setelah wudu adalah bid'atun hasanatun. Ya, bid'ah hasanah nama dia. Kemudian jika ada yang mengatakan bahawa itu sunnah, dia panggil apa? Takririyah. Ya, itu dia panggil sunnah juga. Ya, sunnah takririyah, sunnah yang ditakrirkan oleh Nabi, yang Nabi tetapkan. Mana Nabi, makna berkait dengan Nabi juga dia kata. Dia nak lagi juga macam-macam tuan. Tapi ki asal apa? Asal Nabi tak buat. Kan? Kemudian jawab dia memang benar, tapi ia menjadi sunnah takririyah setelah Rasulullah SAW membenarkannya. Sebelum Rasulullah membenarkannya, ia tetap bid'ah. Sebab Rasulullah tak pernah buat.
Dan amalan yang dibuat-buat oleh Bilal, mengapa Bilal tidak merasa berat melakukannya? Ya. Sedangkan itu dia tahu Rasulullah tak pernah suruh. Kemudian mengapa Sayyidina Bilal tidak apa tu? Apa dia? Konsultasikannya kepada Rasulullah SAW sebelum maknanya apa? Melakukannya. Mana kenapa Rasulullah Sayyidina Bilal tidak apa? Mentashihkan dia ataupun mengemukakan dia dulu minta pandangan kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian andainya Rasulullah SAW tidak bertanya kepada Sayyidina Bilal, tentulah Sayyidina Bilal melakukan seumur hidupnya tanpa mengetahui apa pendapat Rasulullah SAW tentang salat dan rakaat setelah wudu itu. Maka jelaslah bahawa salat setelah wudu itu bid'atun hasanatun. Namanya bid'ah hasanah. Sebelum diakui oleh Rasulullah SAW. Adapun kita, itu dah aku. Ya? Itu dah jadi hadis takrir. Setelah mendapat mana pengakuan Rasulullah SAW, maka ia berubah menjadi sunnah takririyah. Jadi salat sunnah wudu dengan panggil sunnah apa? Sunnah takririyah. Sunnah yang Nabi takrirkan. Kemudian dia kata, fahamlah baik-baik, kata Ustaz Abdul Samad. Ulang salat 2 rakaat sebelum dibunuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala tu, kemudian ba'asa disambungnya, qala ba'asa, senjata silap. Qala satu kalimah, ba'asa satu kalimah. Qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaratan ainan wa amara 'alaiha Asim bin Sabit al-Ansari ya jadda Asim bin Umar ibn al-Khattab hatta iza kanu bil hadati bainal asbani wa makkata zukiru lihayyin min Huzairin yuqalu lahum banu Lihyan. Insyaallah. Allah alam. Hadis panjang. Kedua muka ni. Kemudian salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Inna khairal